Tetapi kalau untuk para sahabat radhiyallahu anhum, pemikiran yang berbeza. Ayat yang sama ini, kuntum khairah ummati ukhrijat linnas ini, telah membawa mereka menakluk 2/3 dunia. Ayat yang sama. Ayat yang sama yang kita baca hari ini, mereka jadikan sebagai panduan sehingga mereka mampu menakluk dan memerintah 2/3 dunia. Kita pernah memerintah Andalusia. Betul? 800 tahun. Hari ini Andalusia ada lagi? Ada, syarikat Travel and Tours. Ada. Kita pernah memerintah India. Berapa tahun? 1000 tahun. Hari ini ada empire Islam di situ? Yang ada hanya Taj Mahal. Yes, itu je. Mana perginya? Maksudnya tuan-tuan dan puan, dengan berbekalkan ayat yang sama, umat Islam pernah berada di puncak. Dan tuan-tuan dan puan, sedar ataupun tidak, pada zaman itu, pada zaman emas Islam, dia juga berkaitan dengan zaman kegelapan Eropah. Zaman kegelapan Eropah adalah zaman keemasan Islam. Bahasa rasmi untuk sains dan teknologi, kalau hari ini bahasa rasminya adalah bahasa apa? English. Tetapi pada waktu itu, untuk seseorang mendalami sains, teknologi, perubatan, bahasa apa yang dia perlu kuasai dulu? Bahasa Arab. Bahasa Arab. Sebab waktu itu umat Islam pada kemuncak. Kerana berbekalkan ayat yang sama. Islam tak menghalang kita maju. Tetapi yang tak majunya bukan Islam. Yang tak majunya kita. Dan ini bersangkut paut dengan yang kedua. Selain daripada kita tidak merealisasikan bahawa kita adalah umat yang terbaik, kita ada peranan dalam dunia ini, kita bukan bersifat statik. Kita adalah makhluk yang aktif. Sebab itu kita ada solat. Tetapi tuan-tuan dan puan, cabaran dan permasalahan kita yang kedua ini, yang perlu kita juga pertingkatkan dan perbaiki, iaitu kita telah menjadikan Islam sebagai agama ritualistik sahaja. Agama yang berbentuk ibadat yang kemudian seolah-olah telah dijadikan adat. Pergerakan dalam solat yang sepatutnya dihayati, dia telah dijadikan sebagai satu rutin jasmani untuk merenggangkan otot-otot kakinya saja. Tetapi dari segi penghayatan, dia kurang. Dari Tuqmaninah kita pun pernah nampak bagaimana ada orang di solat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Tuqmaninahnya tak ada. Maksudnya sekadar satu rutin. Rutin yang dia telah dilatih sejak kecil, tetapi penghayatannya dalam tu kosong. Sehingga dia tak realize benda itu ada kaitan. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, dalam Islam, adakah agama Islam menitik beratkan ritual dulu? Jawapannya tidak. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan boleh tak setuju dengan saya. Jawapannya, Islam tidak menitik beratkan ritual terlebih dahulu. Apa yang Islam beratkan? Wahyu yang pertama diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Surah Al-Alaq, surah ke-96 ayat 1 hingga 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra. Maksudnya tuan-tuan dan puan, suruh kita cari ilmu dulu. Ilmu dulu. Dan suka saya kongsikan dengan tuan-tuan dan puan, kita menjadikan agama Islam ritualistik. Ritualistik wajib ke? Kalau kekalkan tadi macam tu okey. Ada ubah sikit kan mic? Okey. Baik, tadi ni dah okey dah. Ni dah okey dah. Okey. Maksud saya ritualistik, solat 5 waktu kena buat. Jangan salah faham kata, oh Brother Fidel kata jangan solat dulu, cari ilmu dulu. Tak. Yang wajib tu kita buat juga. Puasa kita tak buat juga. Zakat kita bayar juga. Yang wajib tu kita jalan. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, perlu kita ketahui, selepas solat, apa kita kena buat? Kalau baca dalam surah Al-Jumu'ah, Allah sebut tentang solat Jumaat. Selepas solat Jumaat, Allah suruh buat apa? Bertebaran di muka bumi ini cari rezeki. Pergi usaha. Bukannya duduk dalam masjid. Saya minta maaf terlebih dahulu kalau apa yang saya bakal cakap ni, ada yang tak senang. Tengok kepada cara kita hidup. Selepas solat maghrib, selepas solat isyak, ceramah dah habis, kalau masjid tak sediakan makanan, maka akan berkumpullah tuan-tuan, mungkin puan-puan taklah, tuan-tuan akan berkumpul di kedai kopi sambil hisap rokok. Maka kita,
Orang yang datang masjid akan bersama dengan orang masjid saja. Orang yang tak datang masjid, dia akan bersama dengan orang yang tak dalam masjid saja. Akhirnya tuan-tuan dan puan-puan, orang yang tak datang masjid, dia tak tahu apa yang terjadi di masjid. Kerana orang masjid tak bergaul dengan orang yang tak datang masjid. Macam mana mereka nak tahu? Dan tuan-tuan, saya akan titik beratkan kepada tuan-tuan dulu. Sebab ar-rijalun qawwamu 'ala nisa. Lelaki adalah pemimpin untuk wanita. Tuan-tuan, kalau isteri kita tanya kita, selepas solat Jumaat, isteri kita pula dah masak, Masya Allah, pisang goreng, teh-o-nya, teh tariknya. Kita balik je, dia kata, bang, ni ada teh-o dah siap dah, ada pisang goreng dah siap dah. Lalu isteri kita tanya kita, bang, tadi khutbah Jumaat apa tajuknya? Apa isinya? Apa jawapan kita? Entah, abang dengar akimusolah. Sebab apa? Sepanjang 20 lebih minit tu dia tidur. Itulah waktu tidur dia yang terbaik. Tak ada orang kacau. Betul? Berapa banyak yang kita ingat tuan-tuan dan puan-puan? Sikap kita tuan-tuan dan puan-puan perlu dipertingkatkannya, itu mencari ilmu. Hari ini tuan-tuan dan puan-puan, dia adalah peperangan pemikiran, bukannya peperangan fizikal semata-mata. Peperangan fizikal itu nanti. Tetapi hari ini adalah peperangan pemikiran. Kalau kita tak cari ilmu, macam mana? Saya bagi contoh yang nyata. Saya suka tanya soalan ya. Sebab bila saya ceramah, saya suka tanya soalan. Saya suka mengajak kita sama-sama berfikir. Sebab kalau saya hasyid hanya bagi input, tuan-tuan dan puan-puan akan merasakan, itu bukan keputusan saya. Itu bukan apa yang aku nak. Itu dia punya kata, bukan aku nak. Tapi saya suka lontarkan persoalan untuk tuan-tuan dan puan-puan supaya berfikir. Bila berfikir, tuan-tuan dan puan-puan ada rasa sense of belonging. Benda ni, yes betul. Aku nak buat macam ni, aku nak buat macam ni. Mungkin cara aku buat berbeza. Fine. Kita yang dah kahwin ni, tuan-tuan, puan-puan, berapa ramai kita pernah baca, jangan kata baca kitab lah, buku 80 ke 120 muka surat bagaimana menjadi suami ataupun bagaimana menjadi isteri. Buku je, bukan kitab. Tata cara menjadi suami dalam Islam, tata cara menjadi isteri dalam Islam. Pernah baca tak? Ke tak pernah? Majoriti tak pernah kan? Jangan kata pasal kursus kahwin lah. Kursus kahwin kita kat Malaysia gagal. Fail. Ramai, majoriti kita tak pernah baca kan? Maksudnya hari ini, saya akan pergi slow one to one. Maksudnya hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, kita jadi suami ni berdasarkan apa? Panduan kita apa? Kita kata, Muslim hidupnya adalah berpandukan Al-Quran dan Sunnah. Okay, fine. Saya setuju. Itu slogan yang sedap, cantik. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, slogan tak pernah memenangkan perjuangan. Slogan boleh memenangkan pilihan raya. Itu realiti. Kita kata hidup sebagai Muslim berpandukan Quran dan Sunnah. Tetapi kita sebagai suami, sebagai isteri, hari ini dah ada cucu dah pun. Setakat buku 80 muka surat ke 120 muka surat, tak banyak mana pun. Kita pernah baca tak? Okey, sebagai suami, apakah hak isteri yang perlu saya berikan? Sebagai isteri, apakah hak suami yang perlu saya berikan? Sebagai isteri, bila waktukah saya wajib taat dan bila manakah saya tak wajib taat? Sebagai suami, bila masakah saya perlu mendidik isteri saya begini dan begitu? Apakah yang dikategorikan sebagai seorang suami yang dayus? Kalau ikut Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Kabair, dosa-dosa besar, seorang lelaki yang dayus haram untuk masuk syurga. Tapi kita belajar tak? Maksudnya hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, kita jadi suami, kita jadi isteri, berpandukan apa? Kalau bukan berpandukan Quran dan Sunnah? Berpandukan petua nenek moyang. Mungkin betul, mungkin salah. Mungkin betul, mungkin salah. Dan juga berdasarkan sangkaan dan andaian dan rasa-rasa. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala bila Allah sebut dalam Quran, tuan-tuan dan puan-puan, jangan percaya apa saya cakap. Brother Fidos, tak ada apa. Buka Quran, surah Yunus, surah ke-10, ayat 36. Allah kata, majoriti manusia. Allah tak kata majoriti orang kafir. Allah kata, majoriti manusia ini, dia beragama dengan sangka-sangkaan. Kita lah. Kita termasuk. Apa hak isteri? Aku rasa macam tu kot. Suami suruh buat ni. Boleh wajib taat? Tak boleh. Wajib. Sebab sebelum aku kahwin, mak aku pesan wajib taat suami. Suami pukul pun kena wajib taat.